بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعة وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Mana tu email lah? In antum. Situ dah. Pada kata firman-Nya in antum illa fi dhalalin mubin. Situ. Sebelah situ lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In antum illa fi dhalalin mubin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق المولانا العظيم. Jadi di antaranya ayat hak baca sudah sebentar tadi, masih lagi di antaranya ayat berkait dengan ayat yang kita baca minggu yang lepas, iaitulah Allah Subhanahu wa taala beri perintah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba-cuba buat kata bagi ahli-ahli Mekah atau kafir duk ke Mekah tu. Suruh kata rano setelah kafir duk ke Mekah dapat begitu Allah Taala bagi kekayaan dan Allah Taala bagi begitu kelebihan. Nah, cuba-cuba tengok, coba engkau perintah suruh tengok suruh rana tu Tuhan suruh Nabi kita katanya anfiqu mimma razaqakumullah. Coba suruh dia temu nafkah dan dia belanja dan sedekah dan berjamu akan fakir miskin yang duduk ke Mekah. Nah, belanja daripada rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka itu. Dia pun selalu dia pun jawab. Nah, jawab di antara orang yang telah kufur dengan Allah lah. Dia pun jawab katanya qala alladhina kafaru lilladhina amanu. Setelah tu orang-orang agama asing dia pun selalu keluar perkataan terhadap bagi orang yang sudah beriman dengan Allah dan Rasul. Ia katakan hai anut'imu man law yasha'allahu at'amah. Tengoknya kata, ia kata adakah kami ni boleh beri makan akan mereka jika dikehendak Allah Ta'ala. Nah, seberi makan akan dia. Oh, tengok ia kecek-kecek dia bukan betul hakikat. Betul jalan istihza, betul jalan buat menganying. Ia kata-katanya patutkah kami nak berjamu akan orang? Dakkah di antara orang bila Allah Ta'ala kehendak wi kaya, wi boleh makan, tentu di antara boleh makan. Deh, ia pergi mana? Setelah Nabi kita selalu dak sebut ke jadi di antara Allahnya sebagai Tuhan memberi makan kan, Allah lah sebagai Tuhan memberi rezeki kan, Allah lah sebagai Tuhan yang beri sihat kan. Begitulah. Kamu dia kata setelah kamu yakin begitu, pasal apa kamu berperintah kepada kau suruh berjamungnya? Dakkah bila Tuhan kehendak nak makan, tentu di antaranya dia dapat boleh makan. Tengok kecek dia. Kamu dia pergi jawab lagu tu bukan di atas bentuk di antaranya apa dia hakikat bukan dalam menganyam. Seperti begitu
Ada ke sebelah balik kita sebagai di antaranya anak hadap orang tua ada biasa berlaku ko. Jadi setelah orang tua tu bagi tak sama harta benar. Nah, tu dia. Kamar dia setelah orang tua wak tak begitu jadi adil bagi harta benar. Takdirnya kita orang tu hawi sikit ni gi jadi lebih pada orang. Setelah tu orang tua pun katalah, "Hei, dia mau tolong go adik-beradik." Dia pun jawablah, "Harano di antara ayah tak tolong pulaknya. Hari tu ayah bagi tak sama dah." Dia kata lagu tu apa tu? Bahasa dia kata nak prakcut ataupun dia panggil nak buat mengani pada orang tu. Abah ni sepengah orang agama asing ni ialah setelah di antara Nabi disebut pada ayat-ayat lepas mari tu gak. Nah, Tuhan lah sebagai Tuhan beri rezeki, Tuhan lah sebagai Tuhan beri sihat. Makna kata apa saja kita ni Tuhan sebagai Tuhan yang menentukan dan mentakdirkan terhadap bagi kita. Setelah tu Tuhan nak suruh Nabi cobalah imia sekadar mana. Setelah tahu kekayaan dia, Tuhan kata coba Muhammad engkau kata terhadap bagi orang yang hak kawai beri ke dia kelebihan tu, suruh dia belanja berjamu fakir miskin, dia nak jawab macam mana. Maka bagi orang yang tak beriman dengan Allah, dia jawab lah. Dia kata adakah patut amo nak berjamu akan orang mana orang yang bila Tuhan menentu kok boleh dapat makan, dia boleh makan lah. Pasal apa suruh hamba berjamunya? Boleh tu jawab begitu bukan jawab berbentuk di antaranya hakikat, bukan jawab bentuk atas jalan istihza buat mengani. Ni hak takut ni. Sebab tu kalau kita ni kan, kita bila kita mengaji cara mantiki, kita tahu orang yang berkecek bentuk lagu ni, bentuk lagu hak ni payah ni. Nah, akan tetapi di dalam Islam walaupun dia berkecek, dia menggalakkan kita suka baik. Nah, orang nak kecek lagu suka baik, kita jangan suka jahat kat orang. Penting sekali dalam Islam yang menggalak suruh kita suka molek. Malaikat bagi orang yang lain daripada agama Allah tu suku yalah. Sama-sama kita kena suka jadi molek, khususnya bila isi kata orang pandai. Bila isi kata orang pandai ni kata kita jangan sebalik dibalas kata engkau tu kecek betul. Jangan. Kalau kita suluh sekaligus, nampak kok dia kata dulu. Lebih lagi pula almarhum mula pada kita Mekah ni, kalau dengar dia berkecek depan ke, kasarnya pada begitunya. Setelah kita suluh lek belakang, kena ke dia sungguh weh. Oleh itulah bila isi hukamat kata terhadap bagi kita, maka di antaranya kitanya tak dapat tidak kita kena ambil fikir. Seperti kata satu hukamat, ia katanya laulal murabbi lama araftu rabbi. Ia kata sekira tidak ada orang yang menjuru, orang panggil mengajar ataupun membela ataupun bahasa kita kata mutarbiyah akan diri dia, lama araftu rabbi, tentu kami tak boleh kenal akan Tuhan aku. Dia kecek musyakalah. Kalau kita di situ sekaligus kalau kita suluh sepatah tak ada tinggi mana. Bila kita suluh lagi nak suruh kata kerana kita tak dapat tidak di antaranya kena menghormat, lagi pula membesar kepada orang yang tuju bela kita. Salah satu daripadanya ibu bapa kita. Kalau kita tidak ada ibu bapa yang merabbi kita, tentu kita tak akan boleh kenal Allah, tak akan boleh dapat boleh bawa kereta, tak akan boleh kenal sains, tak akan boleh jadi pekat tu pekat ni. Dari itu kan. Sebab itulah kita kena orang panggil menghormat, membesarkan merabbi kita. Tu dia. Kita ingat apa perkara saja kita kena pegang di situ. Kamar dia orang sekarang lah ni dia tahu habis dah.
Dia tahu bila dia mari lebih sikit juga, dia jijak berat orang dak bawah. Hak ni hak saya duka cita sangat. Cuba tengoklah ni. Mula-mula nak boleh pandai dia baca di atas huruf alif bata tu dia mari di mana? Pertama ibu bapa sebagai asuh dianya. Setelah tu guru tadika. Pergi kepada guru sekolah, ustaz, pergi kepada tok guru. Bila dia mari pandai baca sendiri, berkira sendiri, dia berjatuh habis. Guru dia belajar tak betul, tak boleh pakai. Kena pergi pakai Quran hadis. Tengok dia kita tolak. Padahal di antara Quran yang dia baca tu pun siapa dia? Orang cugu, tipung, orang juru di antara tulis. Takkah berlaku ke dia daripada Nabi? Dan begitu yang ia dapat boleh pandai semaya, tahu rukun semaya dalam mazhab Syafi'i 13 dan sebagainya, dak ke yang kupah oleh ulama. Setelah dia mari pandai tu pandai molek, dia tak ingat kata di antara bulu paha hak duk di sayap dia. Hak ning lah orang tua buat banding, Tuhan dak buat semua Masalahnya ayah bila ia tetah tubik, dia tak ingat dah kepada orang duk selimut dia telur, dia tindah pun jatuh bawah. Ayah bila ia tetah tubik, cendah telur pun jatuh bawah. Padahal boleh jadi bulu dia, boleh jadi kaki dia, tidak selimut dengan kulit tu balik luar tu tu. Hak tu yang tua bandingnya jangan jadi seperti telur. Seperti ayah dengan telur. Dan begitu juga orang tua bandingnya, kita dengan anak bila kita suruh gata mengaji, jangan buat jadi supaya kura dengan ibu piung. Kura ibu piung dia telur-telur dia kambuh. Dia tak mari tengok dah, anak tak kenal ibu. Tu. Anak tak kenal dia, karik semua menjadi makhluk dia ni. Ibu piung, ibu kura, dia naik gali lubang betul-betul sampai ke 40 dah. Ya kamu tinggal lagi dah lah ya. Dia tetap diri. Tetap diri. Ibu tak kenal nak. Tu kura. Satu lagi pula, kita orang betina ni buat banding dengan laki bini jangan wadi seperti mana puyuh. Puyuh dia juga bertelur je. Pak merepok buat anak ibu cari jatah lain perak. Nak minta kita ramai-ramai jangan jadi serupa dengan puyuh laki bini. Tak kena ngah abai bawa anak ibu cari lainnya. Jadi makna katanya abai duk dukung anak, duk peluk anaknya jalan gutulah. Tu hewak karo so terfikir so. Apa dah? Cara bela anak orang tua banding buat seperti mana ayah pula. Cara juga derhaka kepada ibu bapa, derhaka kepada orang usul asal ni supaya anak ayah. Anak ayah bila dia tetah tubik, dia tebuk, dia cendah telapang tu bawah. Kalau dia makan sendiri, mujur cendah ibu fati telah ayah. Pak oleh tu lah orang buat banding, ayah ni boleh banding banyak perkara. Anak dia buat banding menepati di antaranya derhaka kepada tua. Tak ingat budi. Dan lagi pula ayah boleh ambil fikir tah ibu dia tu dua perkara. Satu, setelah dia bertelur, dia usaha nak di antaranya dapat hasil telur dia tu dapat jadi anak. Dia duduk di atas sekuk hujan tak hujan sampai ke dia tu muka pucat. Ketik di ibu tunggal tipe ibu tumu tak apa lagi. Ibu apa panggil? Ibu apa dah panggil? Hemu dah. Hemu tak apa lagi. Lebih lagi hayat bila yang mengerai sampai 5 hari tak turun dah. Sampai dak kacang mek panah dia nak uwi di atas telur tu jadi anak. Dengan sampai kat tua tu pucat.
usahanya bo anak dia besar pula. Ya hajar pula anak dia. Anak bila dia nak becek pada ibu, ya hajar dah lah. Hajar suruh bergocoh. Bok-bak bergocoh darah merah tu gelega dah lah. Tu juga kita anak, bila anak nampak besar dah weh, pandai nak besar dah weh, orang tua kena asuh. Asuh kut hijau, asuh kut cara berjumpa dengan sains, asuh kut cara macam nak buat bini laki bini. Sabik ayah boleh ceritanya bawa tina ke kok nak mari lawa dia bidah peruk selalu dah tu. Tapi sebelah balik anak ni setelah tetah mari telah cenah pun tak bawah. Kalau makan apa salahnya? Tu ke tua awak banding. Oleh tu awak banding semua tu menepati seperti fok kafe ni lah. Ia dapat kekayaan, dapat pekat tinggi, dapat kelebihan, dia tak ingat kata budi tu mari di mana. Dak kau tua sore je. Ia telah Allah Taala. Dalam hati dia tolak di situ rasa kata aku tak apa lagi, dia letak kepada benda lain yang ia nampak dengan mata kepala, iaitu patung-patung, tokong-tokong. Itu nak kata hakikat iman bagi orang yang tak beri dengan Allah dengan Rasul dia di situ. Tak seperti mana kita walaupun hanyut-hanyut pergi mari pun gerak tak gerak juga. Lebih lagi umat akhir zaman beza dengan umat zaman dulu. Nah, coba apa tak je masa perhati molek ada pada ayat ke Allah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ayat tu dia kata kuntum, ada puak kamu, khaira ummah, sebaik-baik ummah. Maka ayat tu banyak ulama tafsir. Setengah hatanya kuntum khitab pada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beza di antaranya umat-umat yang lain. Setengahnya kata khairu ummah, kata sebaik-baik umat, yakni umat Nabi saja. Pure sebaik tu. Cuba tengok ada tafsir Qurtubi. Saya ingat hak ni tok guru saya Saibul Fadilah bapa kita Sepanyol. Dia mari ceramah tak silapnya di Kelabur lama dah. Lepas tu saya dak di Sepanyol lagi pun. Aku masa dia tubik ceramah buat mu'alluk. Dia buat tubik ayat ni. Jadi pada ayat tu satu riwayat Nabi selepas sembahyang asar. Nabi selepas sembahyang asar tu setengah kata sembahyang zuhur, Nabi paling belakang. Ya Nabi cara dia berkecek dengan sahabat dia seperti mana sepatut guru berkecek dengan anak murid dia lah. Dia kata, wahai sahabat aku, nak tanya sikit kalangan makhluk Allah siapa paling hebat dan lebih sekali? Para sahabat ya tak lagi jawab selalunya Allah nak tanya siapa dah nak lebih pada para nabi dan rasul. Arti nabi dan rasul lah paling hebat lebih sekalinya. Nabi jawab tak aci waktu lepas belah, waktu tak masuk dalam kelas dah, waktu lepas dah. Malaikat itu para sahabat tu kalau selain pada tu juga tak ada dalam malaikat para malaikat. Setelah tu Nabi tanya, apa siapa boleh kamu bubuh para malaikat? Maka sahabat jawab, kerana sahabat ni kerana malaikat ni la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi para nabi rasul tadi Nabi tak tanya sebab. Hak malaikat Nabi tanya sebab apa boleh kamu tak tu para malaikat? Sahabat jawabnya kerana di antara terhadap sebutlah ayat malaikat ni la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat dia tak derhaka ke Allah, dia selalu junjung perintah yang diperintah oleh Allah. Nabi tu hak lain pada tu sahabatnya beradab. Sahabat beradab lah dah. Dia kata mana? Dia kata Allah wa rasuluhu a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nabi pun jawab, umat akhir zaman kita ni
Setelah Nabi jawab tu umat akhir zaman itulah dikanak tu khairu ummah. Para sahabat ni berasalah. Kok mana Rasulullah hidup puji di antaranya umat akhir zaman. Sedangkan dalam hadis kata khairul qurun qarni, sebaik orang semasa Nabi. Kok mana duk puji akhir zaman tu? Nabi jawab, kerana umat akhir zaman dia kena akan daku. Kena akan Allah dengan melalui kitab-kitab tulis-tulisan dan huraian oleh guru. Betul. Ada puak kamu nak beriman dengan aku nak hujah. Dah kena buat dalil data mukjizat tu umat akhir zaman. Cuba tengok. Duk baca kitab Faridatul Faraid. Kita kena dah kata Allah. Duk baca kitab Aqidatul Najim. Kita kena dah. Sehingga bila sekata qala Rasulullah kita tak lawan dah. Tu. Lagi pula Nabi kata benda ni dia tak mesti tengok hujan ke terkadang mula-mula ni tak lebatlah mana bawa nak serat ni. Lepas tu serat. Gitu dah. Oleh tu tepat nak serti kata bahawasanya kita umat akhir zaman duduk dalam puji oleh Allah. Duduk di dalam orang panggil sebut baik oleh Tuhan. Tapi seandainya kita ni buat apa tak ingat. Kita ni tak ingat di antaranya budi Allah Ta'ala bagi. Kerana nak tanding dengan umat dulu nisbah kemudahan payah. Mana alat canggih ada dengan rosak, ada dengan kereta. Cukup learning. Sekarang learning ni cara jualan gapo ke setengah orang tu duk jual wah diri. Tak ada kena habis modal sikit buat dengan kereta apa, jual rabuk online. Lah ni. Orang betina jual rabuk online boleh duit. Pakai harta pakai. Supaya mana ceritanya kalau Hafiz digolok, dia pelajar dia buat tepung, jual rabuk online. Ni yang telan ni. Lepas tu tak apa lagi, di tempat mana saya tak silapnya Rata Menteri Leka tak silap Leka Kerasuang kan suksa mari baru ni. Dia kata sekarang ni negeri Sierra ni dia kata dia duk cari jalan nak buat seperti mana negeri lain. Negeri lain ni supaya Syekh Mustafa kita ni sakit nak ambil ubat gapo. Dia buat satu tu dia panggil sek komun dah tu. Bepa nama gapo? Syekh Mustafa. Misal. Lepas tu saya ni berasa lagu ni, berasa lenguh kaki. Sakit cocok kepala. Lepas tu qada hajat pula dah tak tubik tekepak. Nak ta kena makan ubat tu. Mana di dalam kotak dia tu doktor susah saja cek kamu tu. Bila dia belaga bukan ubat tubik pan. Ubat tubik selalu dah. Tu dia. Dunia lah ni buat lah ni. Akhir nanti tengok tak babar fikir tengok duk wasa bomo hospital tak ada dah weh. Akhir habis dah. Hospital ke masuk 4 tak lebih ada dah. Piak. Mana Syekh Soleh Taimi misalnya. Sakit ke apa? Pah tekan saya sakit tu. Tubik lalu dah. Bomo yo tu. Ni nak wayak atas dunia lan terhawi kelebihan begitu lalu. Akhir orang tak ada hormat kepada rupa orang, hormat kepada tu. Lah ni cuba tengoknya basuh, tak ada kena pakai kain tangan dah. Bubuh dah bekas tu, hak tu duk kerja. Makna kita kurang ibadat akhir duk tengok kita ni otak kita manusia kau kurang. Tangan pula tak kena kerja pada semua alat habis. Tu dia. Nah, tempat di Malaysia sekolah besar kan tak ada dah wak di sini. Tak ada dah. Tak ada wak dah aku tu. Dia pakai dia masuk pak siapa dalam celah dia tu tubik pam. Pergi suruh ahli dalam Malaysia. Bunyi suruh dah. Masuk punya pergi. Kalau ada pesen demi ada COVID tu tahan dulu. Dia tubik siap. Pak kita tak ada lagi. Di Malaysia maju dah. Akhir duk rasa-rasa tak guna dia dah bomo akhir.
Tuhan buat apa tahu kemudah sebenarnya bukan gapo dak mengkhianat orang tak ingat ke dia. Tak kena cari dia tok guru pakat tekel tu rosak dah. Mari. Nah, hak dapat beza sekalinya dia ambil dulu bila semaya-maya. Dia ya tawoli pro dicari tok guru. Wakil rumah lalu dah umrah bodai dulu. Saya ni tak terlalu bos semaya. Tak kena wakil dak nundak dah. Tok tak tinggal dah kalau dia cari dia. Lah ni. Hello. Baba dah tak tahu. Tak ada. Nak ayat maya-maya. Lah ni mudah-mudah ya lah ni. Ngata rosak. Jadi korenge makna kata boleh sekadar lalu berkecek dengan soro yang melalui. Tapi rupa dengan gapo jabat salah tak ada lah. Ni menyebabkan akhirlah ni habis dah. Hingga siapa dia mau katanya mak anak ni keji sikit. Ada orang tanya babo, kata babo, boleh ke tak babo? Babo tubik mata apa yang tanya. Saya duduk luar negeri babo, tinggal bini setahun dah. Lepas tu buat lagu mana dengan bini nak buat dia? Boleh ke tak bini kecek kasar-kasar bini lanyah habis kurang mau dia tengok. Allah, babo tubik mata sekeji babo. Tubik berlaku dah lah ni. Bini nak tengok abang tunjuk ke abang kau ni. Boleh Azab, saya pun tu buat mata perapa begitu lalu lah ni. Tengoknya marilah ni. Tengok tu, kita tak khabar lagi. Benda-benda tu buat ni sebenarnya hak ni Yahudi hak nombor satu sekali. Hak kita tak takut dalam Quran kata lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ni Yahudi. Ni Yahudi hak nombor satu sekali. Ni Yahudi. Orang jatuh jadi tino Yahudi ni. Orang tino jadi jatuh ni Yahudi ni. Apa? Ni Yahudi ni. Kita suka kata Yahudi ni lemon ni sebenarnya ni kita ada ni. Setiap seorang ada Yahudi belakang lah kocek ni. Dia kata ni dok jadi masalah memang. Budak tak mengaji, tubik dalam berita kemarin, orang tua, anak duk 24 je. Terkadang tu masuk di dalam lepas nak duk dengan begini. Hingga siapa akan mata pergi sebelah dah, kena pergi buat khatat, duk tengok begini, jeling tidur kat tu. Setengah orang tu rabuk main game, yang dua pula lah ni banyak benar ke kita lah duk main judi lah ni. Tapi retina terwi abad duk mana habis main judi dah terosak. Ya jalan hatapan piakut hak ni tak nak kaya tak ayah duit 2000 kok boleh sampai juta-juta. Ya dulu mula-mula patah kekah habis. Ni jadi masalah. Oleh tu dah nak ayat Yahudi sekarang ni duk dah kocek masing-masing. Tapi kita tak khabar sebenarnya alat cagas Tuhan bagi ni kalau kita fikir kena cara jadi rahmat. Guna pasal mengajar, guna untuk gapo dia, cara nafkah anak bini, guna jadi kebaikan. Umbuk silaturahim tak apa. Duk ngaji bakok lama-lama ingat ke ayah Assalamualaikum bah. Bah sihat alat kau, masih alat kau yo berdoa ke anak atik sama-sama amin bah. Tak apa dah, ni tak ada hubung lagu tu. Dah hubung benda lain. Habis kalau kita guna kena cara dapat rahmat besar lah cagah. Supaya jamilah ni ke tengok. Atas melalu bantu khairat. Jamiah kemarin buat 3 hari boleh 3 juta lebih. Melalui. Tapi saya pun nak besar lah sikitnya. Setengah orang kapur ni duit zakat dia ada. Ya wui juga. Bahawa melalui gapo tu. Sekiranya kalau kita zakat nak buat kebajikan, tak boleh buat dah. Ya habis dah buat kita. Kita kena melalui kepada satu orang yang boleh terima zakat. Lepas tu orang tu lah dengan ikhlas dia pada jamiah pula ke wak sejid pulaknya. Saya biasa pergi di Malaysia, orang Malaysia kata duit zakat ambo ada berapa sejuta. Tapi nak surat masjid, kena ke dah? Nampak duit zakat awak masjid. Ya duit zakat bukan hak dia, hak fakir miskin, hak asnaf yang 28. Wik dia tu yang nak buat lagu mana ikut dia nya hak dia. Tapi bagi di antara tok guru yang pesing ke pandai kira tu ke, dia terima. Lepas tu dia gila buat masjid. Bila buat masjid di Malaysia kata sejid dia. Tak kena, tak leh.
tak kena je lewat mula dah. Lepas tu besok tu email ni duit zakat dia puluh-puluh juta. Dia tak nak buat masjid tepat, cari tepat. Lepas tu macam mana jadi ni? Pas selama mana kita sebab tak keterangi. Nah, ada tok uti pandai, tak apa. Dia pun ke dia buat masjid. Dia buat masjid sudah dia mai tengok semua. Sebulan kali mai tengok. Dia pergi royak kata dia buat masjid di Tani Suti. Tengok nyebuh nama dia. Dia tak nama dia dah. Sebenarnya duit zakat dia bukan hak dia. Hak asnaf dulapan. Tapi dia geletak peset tu dengan sebab cara di antara kita nak wipah dia tu kena cara tu ni. Hak ni hak takut. Hak ni saya dah fikir banyak, bimbang takut kita buka melalui khairat dalam telefon ni. Apa tak duit amal 30,000 main gi bubuh. Kalau tahu kenyataan tak apa. Duit zakat wayak ni duit zakat amal macam mana ni hai? Duit tamlik ke tak meleh ke dulu, tak meleh buat kebajik ke, suku tu. Kenapa? Tapi ya wis macam ni boleh. Bimbang takut. Kenapa tak? Sabit saya setuh ni bimbang takut orang yang ada hati boroh. Hak hati luas tu kan, zakat amu ada 100,000 dah. Buat masjid jamiah weh. Pas kamai lepas dah kita zakat dia tu. Dia suka lepas dah lah. Kita kena keterangi. Sabit tu apa yang tak faham. Hak penting sekali kita sebagai orang nak tunjuk jalan biarlah. Nak uya dimudah semacam tu kita buka semacam kan. Sabit kena royak ni duit zakat ni untuk bayar hutang. Dia berhutang berkali weh. Tak apa juga, tapi kena tahu. Tu. Itu je sabit kita kena royak. Ni saya ni ada duit zakat 1,000. Macam mana ni? Aku ke sini lah ada lekat hutang. Tak apa. Tapi dengan tak tahu ni tak boleh juga. Dengan tahu lah. Tak tahu makan gapo tak boleh. Dia kena tahu. Tu. Inilah wali'idzubillah. Ni jadi susah dunia lah ni dah. Setelah melalui muka ni. Nampak sekaligus mudah. Nampak sekaligus makan injing. Dan itu dah. Sabit tu kita kena usaha belajar. Kalau tak nyata tak boleh. Sabit tu saya selupa duk nak besar dah goyak kali siapa dah zakat ke apa tu nyata molek dah. Goyak cara molek cara dia. Tu penting. Tak apa ya kira semula ada dah tu. Tu dia. Tapi kena goyak. Tu nak ni penting sekali. Nah oleh tu sebagai ni saya dak setuh-setuh ni untuk sebagai gapo orang panggil sebagai buat beringat pakat jaga kita ni ke tahu gak bila moyak faham ni cara pesen tak apalah. Setelah daripada tu Tuhan pun jawab. Dia katanya in antum illa fi dhalalim mubin. Dia katanya tidak kamu hai kafir Mekah malaikat pada dhalalah yang nyata. Kamu kecek lagu tu bukan betul tu duduk dalam susah kecek lagu tu. Pasal sebab tidak tauhid Allah sekali dan tidak beriman dengan Muhammad dan tidak mahu belanja jalan agama Allah. Dia pelari kau tu. Mana kecek pada dia lagu tu bukan ikut hakikat dak hanya tak jalan menganyi kerana iman dia tidak ada sedikit pun bahkan dia tidak i'tikad Allah jo sebagai Tuhan. Dan dia tak i'tikad pula Nabi Muhammad ialah Rasul Allah. Dan di antara dia tu tak sebelanja betul-betul pada agama. Setelah tu wa yaquluna dan kata di mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Dan berkatalah mereka itu siapa dia? Segala orang kafir tadi. Dia kata mana kalau lagi ini janji dia kata dengan bakit kubur. Dia kata hak Nabi katanya bakit tu betul ke? Hak kata hak katanya
innal wa'da haqqun mubin dah. Hak sesungguhnya berjanji itu ialah hak sebenar dan pula terang nyata tu. Payah katalah mana ya tu berjanji sebagai kubur tu berlaku bila. Jika adalah kamu itu benar sekalian pada kata orang mati hidup dengan roh jasad, bila kau nak berlaku? Tak biasa berlaku pun. Tuhan pun jawab firman Allah Ta'ala, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Tidak nanti mereka itu apa dia, segala orang kafir tu. Tidak nanti mereka itu segala kafir malaikat jerkah ia mula sunat sangkala ia mula ia ambil akan mereka itu. Nah, apa ia ambil mereka itu mati sekalian. Mana ia ambil akan mereka itu segala kafir itu mati sekalian. Gapo? Berasa payah weh. Tuhan nak kata ana, kamu tak akan boleh tunggu, tak akan boleh tengok malaikat setelah dapat tiup sunat sangkala yang pertama, gapan kiamat. Yesus yang kala pertama tu mati habis. Tapi kita sebagai mukmin tak akan mati, malaikat datang dengan angin lemah lembut. Gapan mari dengan angin layinah mati rebah. Hak kena jekoh dengan suara siut sangkala ni orang tak beriman dengan Allah. Orang derhaka kepada Allah akan setok lah. Nah, oleh tu tak nak serti katakan kamu duk tanya-tanya lagu tu sebagai jawabmu, kamu tak akan boleh nampak tengok bahkan setelah tibanya kiamat. Pala ni nak kiamat sangat-sangat dah lah ni. Tengoklah berita tu Lebanon di Beirut. 10 kilo bang makan. Jadi setengah katanya di Beirut ni tempat ada catat kitab. Kalau kitab mari di Beirut mahal. Ni Beirut apa ni? Beirut ni. Ni apa-apa dia buat mengajar ni kulit kuning ni boleh ke mari di Beirut, Lebanon, musim waski. Ia kerana comel. Kemudiannya tengah hidup akad nak menikah kahwin, setengah tu duduk semaya, setengah tu dia hantar banyak dah. Tengah-tengah tu dia bercerita katanya tepat hayat sipek kemi tu ke dia tu siapa umur dah kena buat lah. Tengah hantar lagu tu. Lepas dia terak-terak dum pecah berasak tu maka 10 kilo lebih. Mati banyak mana. Itu tak lain tak bukan alamat kiamat. Mana bila siapa nak kiamat benda gapo akan tubik habis dah. Hak mana susuk tubik habis dah. Tepat yang kita mikirnya hak yang mana kita ada kesalahan usaha taubat lah. Usaha lah taubat kembali kepada Allah. Pisah-pisah kita pakat taubat. Kesilap pegang pun masih lagi ada. Setengah tu buat salah kepada orang, setengah tu bunuh orang dah. Bunuh orang mati yang mari hisah mikir. Kalau itu cara lah nak royak ke waris-waris dia, takut dia tu jadi mudarat besar. Imam Ghazali besar katanya kita kena kita agak azal kata habis boleh. Setengah-setengah itu biasa buat gapo kesalahan tu kita kena istighfar. Tapi istighfar tak setengah orang tu tak belajar istighfar, tak belajar taubat di mering pun ada. Ni mari mikir mai penuh otak. Sabit cara taubat kena belajar cara juga. Sabit dari syarat kita ada royak. Imam Ghazali dah sebut. Kerana orang soal dia tu macam mana buku yang sadaf besar sangat. Khususnya berlaku dengan anak dia. Nak pergi minta royak ketua takut tua tu jadi mudarat kau besar. Dia katanya kalau tua sudah kembali dah kita pisah buat kebajikan ke dia. Kita sedekah gapo niat sapa pahala ke dia, istighfar ke dia, betul bacalah di antara pahala-pahala baca gi hadiah ke dia. Lepas tu kita berdoa kepada Allah Taala, harap-harap Tuhan redha lah kepada dia dan dia redha kita lah akhirat esok. Duduk situ je lah. Tersabit dia kita taubat kena cara tak serabut. Setengah-setengah tu orang mengajar tak taubat berdosa nanti kiamat, setengah tu merih nak fikir tak boleh. Ada telefon sebab tadi dia mari mikir. Dia kata, bapa pas subik mata kok.
Ya dulu ya kata babo kecedian orang dia tahulah dia orang tak betul lah mana. Tapi setelah tu orang letak dia depan. Tak sepadi te email, tak hati te bila dah. Lepas tu duk menikah wakil dia tu je sebenarnya dia tak molek. Bah marilah ni duk dengar klip saya ni mikir. Lepas dia nak tobat baik mana wabah nak salah lepas kena menikah semula duk orang ramai duk menikah dia kata. Halah. Tak apa dia kena cara tak apa ada musalah kata walaupun wali fasik tak apa. Cara pasti kita kena istighfar lah. Nah, hak ni dah tak email ni. Hak orang duk bawa kata tolak 3 jatuh so. Cina buta tu tak wajib sunat ya. Ni duk begini. Hak ni. Dia kata mana? Misalnya satu gajah tolak 3 bini. Dalam mazhab Syafi'i tolak sekaligus jatuhnya 3 tolak sekaligus dah. Kami tak akan boleh belaki lain tina tu malaki kena belaki jatuh lain dulu. Dia panggil la yang kihu ana. Dia panggil apa dah? Tak akan boleh di antara dia nak menikah malaki di antara hatta dia panggil tangkih zaujan ghairah. Hatta tangkih zaujan ghairah. Maka zaujan ghairah tu lah orang panggil siapa dia dah? Daud Zahiri tu jadi pakai di antaranya ghairah tu jadi pakai gi buat sifat maf'ul mutlaq yang mahzuf bagi tangkih. Dia pakai kok tu tengok nyagi dia. Tersabit tu nak ayat tengah jadi pelat-pelat ke ni. Tu dia nah. Dia pakai lagu tu. Pakai mana ada pohon orang lain. Erok lagu lain jadi pakai lagu tu. Mana? Ni pada ayat ni. Pada ayat dia kata fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Jika tolak oleh tok laki akan isteri dia, maka tidak halal isteri bagi suami selepas daripada 3 tolak hingga dia berkahwin zaujan ghairah. Ghairahu yang dipakai bukan sifat pada zaujan, sifat pada tangkihah. Sifat maf'ul lagi tangkihah makna nikahan ghairah. Mana tak boleh nak rojak nak menikah lain. Tu dak zahiri ni merupakan tu dah. Hak kita dak zahirnya ghairah sifat pada zaujan, kan ada hadis yang lain. Setelah daripada tu ada di antara satu lagi tak silap orang hantar ke saya, biasa tunjuk saya lah kitab Fathul Wahab. Ia kata sunat je Cina buta ni tak ada wajib. Ia tak ahqu sebenar ya. Oleh tu hak tu duk ayat bab lain. Ia tak kena kita tanggung di atas mula wali akad nikah tu wali fasik. Hidup situ. Padahal duk ayat bab lain. Ni kita kena wi halusi molek. Ni hak takut tak main ni. Hak tak hati tanggung di atas masa Nabi batah tu. Ya tak atas tu tak sah. Ya tak kira situ. Apa ada bawa anak dia dua apa tak kira dak nak kira dia hujung saja apa tak kiranya. Sabit tu makna ibarat kita yang nak ke lain. Ya pihak ke lain. Tu. Ulu tu kita kena beraluh pesing duk berjalan lagu tu lah. Habis oleh tu kata dia wahum yakhisimun, dan mereka itulah kafir tengah duduk berbantah-bantah dan berjual-jual. Dan yang tengah makan minum mula habis tu dak ceritanya balik masa ni di antara tuai hatta dulu angin lembut mati habis makna kata orang juruh tu mati tak khabar seni dia tinggal orang zoli lah zoli tu duduk ngajalah zoli duduk ngajalah sudak pergi bersafaqat duduk ngah bergalak duduk ngah berjoget siap main tiup sunah sangkala tu gak pelagak ni dia. Oleh tu bila sampai ketika tu gak teh kata fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un.
maka tidak kuasalah mereka itu. Segala kafir tu akan berwasiat nak pasal apa tak boleh dah lah. Hak ni nah. Saya puji Tok Imi. Ada siah mak Allah Taala beri, boleh puji. Saya boleh pujilah orang ni. Ya keluarga dia 3-4 muwadik dia ada besar saja. Kamar dia adik dia ni tak silap jadi PO. Setiap-tiap harta benda dia tanda habis. Ya boleh siapa hak ni buat kebajikan, hak ni duit anak yatim, hak ni duit ketarika, dia bersiap. Dia cabut siap. Setelah dia mati, kakak dia tu diisi-isi temung duit. Pak mana 7,000 pun. Dia buat kata duit hak sejik. Betul lah. Lepas tu ada kakak yang mari rumah bapa ni, kata bapa nak pergi ke bapa weh, dia bapa nak buat bangunan tu kan. Bapa bukan sejik kata tak boleh ginilah. Bapa nak pergi ke jamiah. Bapa buat gini. Jadi sebab nak rutin dia tulis mula. Hak nak jatuh dia cabut. Jadi hak orang ni mula dia buat. Masya-Allah sungguh. Cetaklah sipir tepi pada tidur ya dah. Ning hak Nabi suruh. Kita pun supaya temila kita ada terlekat hotel dengan siapa tanda lebuk. Tak tepi pada tidur kita semua. Supaya je masa nak tidur ke, tulis gapo kita lagu tu buat situ ada situ tulis. Tapi kita saya nak tulis apa? Takut mati. Kita nak tulis takut rasa mati, tulislah. Bila kita kembali sat bini tengok masya-Allah. Tengok atas sihma Allah Taala hak dicak khiyah itu. Baba ingat siapa kala ni jadi anak jatuh dia tua besar. Sudah dia mati, sudah semaya siap, dia pun minta kecek speaker. Dia kata para hadirin semua hak mana mari ni, saya nak beritahu sikit si mulah ni. Dia kata ya ada terlekat dengan orang tu dengan orang ni atau apa benda saja. Nak minta siapa dia kenal orang tu orang ni hak ada terlekat dengan mulah menjumpa dengan saya. Saya nak tunai habis. Ni anak tua. Nak tunai habis kira keadaan hamba tak boleh bayar lagi tak? Nak cari bayar. Sabit bila orang lekat hotel banyak, Nabi tak semaya mayat. Ada siapa sahabat nak mati, Nabi ku tak semaya. Nak tak besar dosa Nabi tak semaya. Orang suruh semaya minta dosa tak boleh. Nabi tak bila ya semaya tak apa habis dosa je. Malaikat ada orang sanggup nak pelepas zemuh dia. Ada satu sahabat, ya Rasulullah, apa hamba sambut suruh semaya. Misalnya kita tahu kata orang ni ada salah. Banyak dekat hotel, kahwin dia tak ada. Kemudiannya kalau kita molek tak sanggup tak apalah, hamba usul pak hamba nak sanggup. Tak apa dah sekat dengan zemuh kita tupai dia. Lepas kita dah ni bergetar tu sedap orang waktu nak bayar jadi payah. Banyak orang nak bergetar orang tu nak sangat. Waktu bayar lari kaki lalu lagi minta murih pula. Katuk terosak pula. Kalau orang molek agak, mari cari. Saya ingat sihma Allah. Sihma Allah. Saya rasa malu ke dia ni. Dia capek nak pakai duit, saya pun berilah dia 300-400 ribu. Lepas tu tak apa, ya tu babo boleh 2 bulan nak bagi, ya tak habis. Ada lagi kat 100 lebih. Bahasa apa masing-masing ada saya ada mak Zara hari barang tu apa saya ni nak tubik nak wilah. Ya orang Zat dah sama. Kita berasa sedap gawi. Ni dak kau lari ni. Jangan lagu tu lah kau cari bet di masa tu. Misalnya Syekh Mustafa ni dekat hotel Bemak kita atau dekat Taji Mansur. Lepas masuk, dia masa dia rumah nak pergi rumah, bibi dia ke pergi kan. Tak maaf nak boleh dah puasa kan kita puasa hingga dah. Ni dak lari je perak tengok asak tak nampak. Kita nak minta orang mana bergetar ni, orang kau rapat dengan tu. Tak boleh bayar telefon tak apa. Maaf duit-duit nak tubik insya-Allah nak usaha sikit. Tak apa tu puasa hingga zahir ni tu ya kata terasa. Tak apa lagi, jekoh pula dah. Tu semacam dia kata pula. Tekah nak duit ni Allah tu tak khabar ingat dah. Mulah bosing mulah buat apa kata kan? Dia katanya orang waktu hajat kepada orang ni Allah yang pakai bokok-bokok bengah-bengah dia kata. Boleh tak lari lebih daripada di antara nak mula pada rima lagi. Segitu lalu. Allah jangan lagu tu nah. Tu dia.
Oleh tu tempat kita ni usahalah kita pisah berwasiat. Dan tidak kuasa pada ahli mereka itu kafir kembali sekalian. Mana nak klik pada ahli rumah tak boleh dah lah. Bila kita mati dah nak klik berjumpa dengan anak pula, dengan anak bini pula tak boleh dah lah. Tu dia. Hengo mana hai? Hatta kata tiup sangkala mula itu manusia dalam lalai. Nak cakap gitu. Bukan hatta yakni tu. Kita tu bukan hatta yakni tu. Apa nak ayat weh? Gini, yakni nak ayat pada ayat tu. Tiup sangkala mula itu manusia dalam lalai. Ada yang tengah makan minum, ada tengah berjual beli, ada tengah berkelahi, berbantah. Lepas tu mati sekalian dengan terkejut. Tidak boleh berwasiat, tidak boleh balik ke rumah dah. Dia tu nak suruh mikir sebelum sampai di situ. Setelah tu wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Kemudian dan ditiup pada sangkala yang kedua. Lepas tu nges tahu mana tu? Tak tahulah ni masa nges tahu mana tak tahu. Hanya tengok ulama tafsir. Lepas tiup sangkala kiamat habis dah ni. Habis dah. Bila tiup tu hancur habis dah tu. Bumi polipat habis belakang dah. Lepas tu nak pergi tiup sangkala bakit kubur tu bila? Tengok kita kena ambil ulama ni kata. Jangan buat panas sendiri. Kata dan tiup pada sangkala yang kedua, maka tiba-tiba mereka itu klik pada asal weh. Ahli segala kafir tu daripada kubur bakit mereka segala kafir keluar sekalian dengan segera kepada Tuhan mereka itu kafir. Oleh tu soalnya maka antara dua kali tiup itu 40 tahun ya weh. Kalau kita tanya genggel lama mana 40 tahun. Tengok punya 40 semacam nak 40 jemaat kena 40. Dek pondok kena 40 apa ya barakah. Sabit dia mau semaya hadat nak apa 40. Terkelik bagi dek pondok apa 40. Hak serabutnya kelik buat haji ke Mekah 40 dek rumah tak tahu pergi ke mana saja. Berak lepas taik ke bawah. Hak tu tak betul. Di kana ke 40 kita klik pakai cut lagu mana klik bawa haji ke Mekah pakai cut tu lagi ngaji jangan putus, game ngaji jangan jemaah. Hak tu kata orang nak dak tak ada turun kata apa. Kata apa hai. Lepas tu ada sema Allah Taala. Nah, tubik go. Tubik go dia kata babon buat guna nak pergi muhabon tak boleh pergi kata tua kata 40 hidup tahu umur dulu. Masya-Allah. Dia telah masuk go pula. Hai bapa tetap betul. Tubik daripada go dia kena pergi cari orang alim ulama ke baik ya budak selamat bau kena bukan duk dalam umur. Sebab tu orang kita ya faham. Zaman dulu go orang betina go orang jatuh sudah klik buat haji tak pergi ke mana orang mengaji pun dah. Dia takut habis puteri. Habis berkat. Ada dia kena klik si pakar kelak supaya duduk di Mekah. Mekah kita pergi tawaf tak berhenti apa tawaf apa kita pergi semai masjid tak berhenti klik rumah lagu bayar berkat mari. Ini lagu tu nya tahap hak lain. Tu dah. Tu dia. Kita ni tak si putus apa kita ni. Nak lekat mengaji, kita mula mengaji supaya nak mengaji dengan baba ni. Amo nak putus, tak si putus masa apa 40 kali. Maaf, abang lekat. Lagu tu baru kena supaya budak dok pondok 40 hari tu jangan lupuk jemaah, jangan lupuk ngaji tu supaya berkat. Ni dak mati 3 hari dak tipu tidur di pondok dah tak jadi. Tu dia. Ana Syekh Muhammad tak usah kita ni. Oleh tu kata dianya qalu kata mereka kafir-kafir tengah lehat bakit sekalian mati tu boya bakit esok tu gak. Dia berkecek dah lah ni lepas bakit dah ni Syekh Mustafa ni. Dia kata kerana bol lepas tiup senasang kalau yang kedua bakit kubur. Dia kata ya wailana. Hei kebinasaan kami. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang bakit kami pada tempat tidur kami ini? Dia kata piya awak bakit dia ni.
Pasal kerana sekalian yang mati antara dua sangkala itu leno tidak kena azab, tidak kena gapo. Tika tu dijawab kalau malaikat. Dia kata hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Giti Ime. Gini. Lepas tiup learning gedok dalam kubur kena azab. Lepas tiup sunat sekala pertama mati salat tabah habis. Antara mati pas tiup sunat sekala pertama dengan si yang kedua 40 tahun azab tak ada. Dalam kubur pun tak ada azab habis dah. Celah tu tidak seni. Orang kafir sendiri pun tak ada kena azab dak dah. Lepas tiup sunat sekala pertama nak siup nak sangkala yang kedua 40 tahun tak ada kena azab. Sedap tidak je tu. Orang kafir sendiri pun tak ada kena azab. Lepas bakit semula tak je kejut. Pia gerak kami, pia bakit kami. Duk tidur sedap dia kata ni. Oleh tu tepat soalnya selepas siup sunat sangkala pertama nak siup sunat sangkala yang kedua kena azab dak? Jawabnya tak ada. Lepas tu dia kata pia bakit. Tuhan suruh malaikat jawab dak hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah baki itu hak yang janji oleh Tuhan Ar-Rahman dan telah benar segala rasul yang kata yang dok dakwah dok royak segala yang mati hidup dengan roh dan jasad itu ni dia ni. Seolah kata lagu tu. Kata dia in kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Tidak ada bakit dan hidup itu malaikat sekali gapo tu sekali kriau Israfil, makna sekali siup kriau, makna siup Israfil sahaja, tak ada kana pada oleh. Maka tiba-tiba mereka itu sekalian di sisi kami hadir sekalian. Apa iaitu apa? Kriya Israfil tu. Kriya Israfil dia kata panggil. So dia siup tegak seolah suara je geti katanya segala tulan yang rumpuh-rumpuh dan segala sendi yang berputuh-putuh dan tulang yang berpecah belah dan rambut yang berhamburan, bahawa Allah Ta'ala suruhkan berhimpun bagi menyelesai hukumnya. Jadi siupak tu seolah tak suara tu dibakit seru di antara kulit-kulit. Seperti tak ime, gini tak ime. Seperti mana tak ime ke? Orang siup serunai. Serunai hak pesi jenis mu'yum, serunai pesi jenis berdika. Ya lagu isu seolah tahajud mai pakat buat lagu tu marilah. Sampai orang ahli berdika lagu mana dia buat sunam ikut tu, bila dia petik sunah dia tu baik lagu tu. Soalan isi sunah tu royak dah. Begitu dia mereka cerita masa dulu. Masa Cina dulu tu ada satu orang tu jadi masuk jenis-jenis hatu-hatu. Kamar dia bila dia mari tak kapal kena siuk suruna suara orang pandai lagu hatu tu, dia siuk sudah tu hatu patah. Sabit buku surunai ni jangan. Surunai ni jangan ni surunai sabit dari istilah surunai taklih ni menyebab jadi galik orang. Habis galik daripada Allah Taala. Tengok bila surunai sedap tegak, tak ingat dah tu hari galik lagu diri tu. Lain pala tu. Tidak aja habis. Kata fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana. Di mana ni? Ambil hak asal bab semajir tu mana dah? Muka 153 ya, ada betul? Faidatun sebelah balik. Apa kalau faidatun ke faidatan tak ime? Bagi yang kedua. Ya, yang ketiga. Kata dia faidatani, ini dua faedah
Yang pertama, yang faedah pertama kata setengah ulama, bermula hikmah pada keadaan segala semaya fardu itu 17 rakaat. Ni kalau dia tanya je mangsu pasal apa sehari semalam Tuhan hipun rakaat semaya 17. Betul tak 17? Betul tak 17? Tak betul? Betul tak ke? Betul. Zuhur berapa? 4. Asar 4. Isya campur 12. Maghrib 3. Jadi mula subuh jadi betul. Tak lagi orang pandai berkecek. Kena tak Syekh Mustafa? Coba kena ke dia ni dah. Oleh tu kalau dia tanya bapa kita, "Hei bapa, pasal apa rakaat semaya sehari semalam umat Nabi tahu perintah 17 rakaat. Ni jawab be ana. Dia jawab kata ana, ikut yo tak kena lagu tu. Lalu tu katanya faedah begini. Bermula hikmah pada keadaan segala semaya fardu itu 17 rakaat bahawa semasa jaga manusia bahasa baca dah ni. Dia bawah baca dah rugi ya cedah nak bayar semula. Yang kedua dah. Dan faedah yang kedua. Situ dah. Bermula menentukan 5 sembahyang dengan segala waktu yang 5 itu ialah pekerjaan ta'abbudiyun. Itu dia. Jadi suruh semaya 5 dalam saya semaya 5 waktu tu. Hak ni kata tak boleh kita nak fikir tak ni kerja cara Tuhan suruh buat. Dekat situ. Seni jawab ni weh. Dan ni pada kebanyakan pada ulama jawab betul. Hak tadi dak cari jalan dah. Jawab ni sakit kepala kita weh. Gano boleh tak puasa Ramadan. Hai kok iyo. Sakit kepala lagu ni. Jadi oleh tu dan menyatakan yang lain daripada mereka segala ulama baginya dia kata akan berapa hikmah tu baginya bagi menentu 5 dengan segala waktu ni. Bagi menentu 5 segala waktu ni akan beberapa hikmah. Mana setengah daripadanya. Setengah daripada terlebih baik daripadanya beberapa hikmah supaya ingat manusia akan kejadian dirinya manusia. Tu je masuk. Jadi Tuhan suruh kita sembahyang sehari 5 waktu. Hikmat nak kita hamba ni ingat asal kejadian kita. Pasal kerana keadaan di peranak itu seperti terbit matahari. Kita duduk dalam perut lama kan gelap kan. Plah tubik supaya matahari tubik di antaranya dalam perut dalam matahari naik ke kolab naik. Dia kata dan naik besarnya matahari besar seperti baik matahari. Dan pertengahan tubuhnya seperti rembing matahari. Tengok umur ni dia tahan sepengah lembing naik canggah matahari gitu. Buat bandingnya. Dan mati di antaranya manusia seperti masuk matahari. Jadi malah waktu mengorek tu matahari mati celah tu bani supaya kita mati tu. Buat bani kecek lagu tu masuk kat keria. Tu dia. Dan lakoh apa ni. Gitu dak oi. Dan lalunya kata dia daripada tengah tubuh seperti gelecek matahari, lalu manusia seperti tengah tubuh umur apa tengah tubuh berapa umur? 33. 33 ni sekolah. Bila kita bakit esok setengah tahun 33. Semua tidak mudah habis. Di masa mudah habis apa jalan bokok tak ada dah. Agak semula klik dah. Ada dah. 33 belakang. Tino yang semua tua belakang. Bukan Tino Karunah dak. Semua tua belakang 33 belakang. Pajanguk pula ada semua tu tinggi belakang. Hak unah-unah tak ada dah. Jadi tak kena pilih. Dak dah tak kena pilih dak dah.
Tu dia. Tu dia. Tenas seperti gelatin matahari dan tuanya manusia seperti api akan masuk matahari. Tika apa? Api masuk matahari buku apa? Asar. Waktu asar. Dan matinya manusia seperti masuk matahari waktu apa? Maghrib. Dan pano jisimnya manusia seperti hilal asar matahari itu supaya masuk waktu isya. Masya Allah. Iaitu syafaq yang merah. Maka diwajib semaya isya ketika itu supaya ingat ia manusia akan dimakan katanya. Habis dah nak binasa dah tubuh kita ketika tu. Tapi kita tak ingat. Sabit kalau kita tahu cara ke, kita teringat Allah waktu maya subuh ni supaya kita beranak pada Timeh. Baru kita maya subuh supaya kita tubik dah perut ibu. Bo dia hantar masuk waktu zuhur supaya tubuh kita sama ragah. Bo masuk waktu asar dekat-dekat dah tua dah kita nak mati dah. Bo waktu asar maghrib kita mati dah celah tu. Habis tak nama mati celah tu. Bo masuk isya tu seolah kata kita ni binasa habis dah tubuh kita. Kalau berasa lagi sedap semaya ni dak. Ingatlah bila tu semaya subuh ingat atau suka serenok apa menepak hati supaya kita tu baki daripada perut ibu. Tu dia. Bawa siapa zuhur kita rasa teringat kata Allah kita nak umur tengah 33. Bawa masa asal kita agak tertua dah aku. Sabit orang tua berkecek ke lagu ni. Orang cari di antaranya masa dulu istilah orang cari buruk-buruk gua nak atau tua gua nak asar lah. Reti dah tu. Kata tengah-tengah zuhur lagi, makna katanya tengah tubuh. Sampai kita berkecek we di dalam kita ni we di dalam sikit we. Kali ni lagu mana tino situ tino situ tu zuhur lagi lah. Atau tak masuk zuhur lagi dek 25 turun lagi. Kalau zuhur tu mana 30 naik lagi dah. Kalau tak asar lah we. Asar 50 kat 60. Kalau mengorek mati dah tu. Sekarang ni lepas sekarang ni Iyah nak pergi cari tino kat tu kat lagu mana berapa umur dekat dengan zuhur dah Iyah kena reti dah tu sabit orang tino ni umur dia asal dah pakai seluar jing lagi ada apa dah tu baru jumpa ni tabah sekali dengan laki bini Allah bini dia pakai luar fit abang dia pun selek pun wajib tanda asal akhir dah tu. Tapi jadi lagi tak tahu sungguh. Dekat dengan murid dah kita ni. Jalan. Pesen dia kan. Ibarat dia kata gua dulu dah. Dia kecek dia kena ibarat dia. Yang nanti email bayar. Kalau kata zuhur rawi. Kalau zuhur pun hala ketua rawi, zuhur pun hala keberat rawi. Cera tu. Tu dia. Nampak tak supaya ngak orang jatuh nak cari Tino kan. Tino nak tanya dah. Waktu mana rawi? Ya kata waktu ni asal akhir dah. Tino nak tirah tu 60 lebih dah tu. Tu dia. Jadi faham dah dari lagu ni tu dah. Masya Allah sungguh Tuhan buat ni jadi sungguh. Oleh tu hikmah diwajib nak kita ingat lagu tu seperti bahawa seperno kajaria dalam perut dan bersegera akan keluar itu seperti terbit fajar. Ia manusia mukaddimah bagi terbit matahari diserupakan ia terbit matahari ni dengan keadaan peranokan. Oleh itu maka wajib subuh supaya ingat dimakan itu. Sabit subuh kalau ingat kita beranak sunat semaya tak saya. Ni duk beta malam tak bangun lagi duk nunggu Allah taknya bangun lagi. Dak nak ayat lah sabit tu dia kita mengaji dia tahu cara hal dah. Insya-Allah minggu depan nak ayat hikmat subuh gapo zuhur gapo. Kata dan hikmat keadaan semaya subuh. Allah. Sikit you ada sikit pak mana ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma. Dana ni.
Muka 24, betul? Baris yang keempat. Syahdan. Kau. Baris yang keempat. Dan setengah terdahulu. Ya. Kata dan telah terdahulu bahwasanya hayat, yakni sifat hayat. Situ dah. Hayat yakni sifat hayat yang kita i'tiqad mesti ada di zat Allah Taala tu. Bila ada hayat maka hidup Allah Taala sifat hayat. Sifat hayat tu tidak ta'alluq ia hayat dengan suatu jua pun. Apa nak ayat weh? Nak ayat sifat ma'ani Tuhan ada 7 sifat. Sifat hayat ya tak bertakluk, tak berjakso, panggil tak ada takluk, tak ada jemur. Sifat hayat tak jemur, sifat lain pada hayat yang ni lagi jemur berlaku. Seperti sifat qadrat, irada, ilmu, samuk, basar, kalam jemur berlaku. Sifat hayat sifat tak bertakluk. Kata syahdan, syuhdan boleh baca 3 shin tu deh. Kata dia ketahui olehmu, kata dia bahwasanya kaifiat ta'alluq segala sifat tersebut itu akan ta'alluq maf'ul akan barang yang dita'alluq akan dia, akan barang mana dia jemur perkara yang patut dengan dia lah. Supaya qadrat iradat ya jemur benda mungkinat. Supaya ilmu ya jemur semua benda wajib, benda mustahil, benda haruh. Nah, sifat kalam pun seperti itu juga. Sifat samuk, sifat basah ya jemur benda yang ada. Lepas itu oleh tu kaifiat apa? Passing dia, cara jemur, cara di antara kerja dia tu iaitu majhul bagi kita. Nah, suruh katakan Tuhan tak ada paksa suruh kita usaha mengaji, usaha mengajar untuk ambil erti hakikat cara ta'alluq tak ada tutup dak sekali. Hanya kita kena i'tiqad katanya jemur qadrat, jemur yang benda yang pasing haruh. Iradat sepatutnya ada jemur ilmu, jemur dia benda yang wajib, benda mustahil, benda haruh. Kalam pun sepatu ya. Adapun samuk basar ya jemur benda pasing ada. Atau dak khilaf ulama ada tu benda pasing kena dengar ke atau tak boleh dengar ke tak kira tu. Atau dak balas ulama tu je orang mengaji usul dengan mulahnya pasal tahulah. Adapun hakikat cara ta'alluq dimajhulkan bagi kita. Arti tak boleh kita ambil tahu. Serah kepada Tuhan lah. Seperti majhul bagi kita mengetahui hakikat segala sifat tersebut itu dan hakikat zatnya Allah. Sebab tu tetap boleh kita nak usaha belajar ambil erti hakikat segala sifat dan hakikat zat tak boleh. Pasal apa di antara majhul? Kerana hakikat zat Allah Ta'ala itu dan hakikat segala sifatnya Allah, iaitu tidak dapat seorang daripada makhluk mengetahui akan dia akan hakikat. Mana tak ada satu orang pun dapat boleh tahu. Okey, kalau Tuhan tak boleh tahu. Hak boleh tahu, Tuhan boleh tahu. Kerana hak ni Tuhan tak boleh tahu. Tapi bila Tuhan tak boleh tahu, siapa nak boleh tahu? Kerana ilmu kita ilmu kasbi ke panggil. Tu dia. Hingga mana tu tak ada siapa tahu tu hingga nabi yang mursal dan malaikat yang muqarrabin sekalipun. Pasal kerana bukan ia gapo hai kelik hakikat zat, hakikat sifat ni daripada ain yang dihukumkan dia akan oleh akal. Mana benda bukan akal boleh fikir, boleh suluh, boleh tilik. Dan bukan ia punya hakikat zat Allah, hakikat segala sifat ni ialah daripada ain yang dihukumkan oleh syahwat hati. Ingin hawa nafsu pun tak boleh. Adapun cara betina ingin boleh. Tengok gajah tengok tina boleh tengok wasara 10 TV. Dapat uti boleh buh tu apa tahu selalu tu. Tu dia.
dan bukan ia hakikat zat Allah, hakikat sifat ni daripada ain yang didapat akan dia ain dengan segala pencederaan yang lima. Tak juga. Mana boleh jamu, boleh tengok, boleh rasa, dak. Tetapi ada ia hakikat zat Allah di balik akan dipakai itu, yakni tak boleh dapat dengan pencederaan, tak boleh dapat fikir dengan akal, tak boleh dapat dengan keinginan wa nafsu. Oleh itu simpulannya tak boleh belajar reti hakikat. Tak perlu kata belajar salah. Tu dia. Habis kata maka janganlah tuan hamba. Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah alhamdulillah. La ilaha illallah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitab. Alladzina yu'minun ulaika 'ala qad aflaha man qala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allah. Allahumma salli. Allahumma nawwir qulubana Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Allah